Papa, Papa. Papa tahu tak rukun negara tu apa? Mestilah kebenaran tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Ada 5 prinsip dalam rukun negara kita. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Syabas wahai anak muda. Mari kita amalkan kelima-lima prinsip rukun negara. Demi perpaduan negara kita. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Selamat Hari Malaysia! Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lima dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami rakyat Malaysia berikrar Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan rukun negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara Mageran bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, Kesopanan dan kesusilaan. Kenapa kelab rukun negara ditubuhkan? Adik-adik pernah dengar tak tentang peristiwa 13 Mei 1969? Rukun negara terbentuk berikutan berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969 di mana berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Pergaduhan antar kaum ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerugian harta benda.
Pilihan raya Mei 1969, Perikatan menang majoriti tipis. Pembangkang berarak raikan kemenangan di bandar sambil mengejek Melayu balik kampung. Ini mengguris hati Melayu. Pergeseran di setapak mencetuskan rusuhan kaum. Syukur Tuan Datuk Ismail kembali membantu saya. Hati-hati lah, awak duit. Oi, kau ni lacan! Faham? Polis awal leader! Faham tak? Berita terkini dari Pulau Pinang. Pemimpin komunis dan radikal ditahan ketika rusuhan pagi tadi. Apa dia orang cakap? Melayu pergi mati. Kamu, bangun. Why give them the permit? Besok pilihan raya, Tun. Awak tak boleh berada di sini. Ikut syarat permit. Ikut jalan yang telah diberikan kelulusan. Tolong patah balik. Patah balik. Patah balik. Tun. Konfiskret. Jiwa. Ni kena hasut rakyat benci orang Melayu. Benci MCA. Ya. They are turning the Chinese against the government. Sekarang orang-orang Cina panggil kita MCA pengkhianat. Besok pilihan raya. But there is no time to counter their lies. Please stop them. We can't. Ini memang rancangan mereka untuk sabotaj kerajaan. Siusin, kita belum dapat kontak Tunku. Kerana di kawasan dia tak ada telefon. Untuk orang Melayu ya. Korang semua sabar, jangan buat macam ni. Hei, kau tahu kita nak kena. Kan, aku tahu dah. Korang tak mampus. Sudah, cukup, berhenti.
Kenapa pula kami lalu jalan sini saja? Cakap tak boleh, tak boleh. Balik, balik. Lu fikir ini jalan lu kah? Jom, cepat, cepat. Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kita tak boleh diam lagi, Datuk! Sabar dulu, sabar. Kita hadap Datuk bercakap. Dengar dulu, dengar sini dulu, tolong diam. Kita dah dapat polis. Dan saya sendiri setuju untuk mengetuai perakan ini. Tapi, kena ikut arahan polis. Setuju? Nak bagi tahu, gerakan akan bersama perikatan untuk bentuk kerajaan negeri Selangor. Satu lagi. Jadi sekarang ni kita nak buat perarakan secara damai. Jadi tolong simpan kayu-kayu, ya, bersih-bersih, segala senjata yang ada tolong simpan. Ya, kita bukan nak bergaduh. Tolong ya, tolong faham, kita bukan nak bergaduh. Kami dah kena serang. Setapak dah kena serang. Tolong ke pos setapak. Ada orang kena pukul. Mari kita angkat tangan. Jangan buat tindakan dulu. Sabar. Sabar dulu. Datuk. Tak apa-apa. Tak apa. Orang Melayu dah mengamuk, Datuk. Datuk. Wah, ni Datuk. Ada yang mati kena tetap, Datuk. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu, sabar. Datuk, tolong. Datuk, pingsan. Dari mana datang kebencian ini? Kita perlu redakan. Pergi dulu. Yalah. Oi! Apa saya keluar tulisan Cina ni? Pasang balik! Tiket kita orang nak bayar lah! Hei! Pemotongan peruntukan buatkan polis tertekan. Tapi masalahnya sekarang ni, ramai pegawai percaya yang kita ni beri muka. Berlembut sangat sampai radikal dan komunis bersikap kurang ajar. Padahal, urusan kaum ini adalah berpunca dari mereka. Hasutan mereka sebenarnya. Untuk makluman, mulanya rusuhan ini bukannya dari rusuhan perkauman. Apapun ini dah jadi rusuhan kau. Itu yang akbar orang-orang politik
wartawan asing duk main. Apa yang kita nak buat ni sementara saja. Sehingga keadaan stabil dan betul-betul terawal. Dan kita semua kena cepat bertindak. Redakan ketegangan kaum yang kritikal ini. Jangan bergerak! Tangkap sana! Kita akan menegakkan demokrasi semula. Tetapi buat masa ini, kita pertahankan negara dan menegakkan undang-undang. Negara ini akan ditadbir oleh Majlis Gerakan Negara. Tuan Razak akan memimpin dan Parlimen perlu dibubarkan. Parlimen telah dibubarkan. Saya dengan ini mengisytiharkan darurat dan perintah kurung telah berkuat kuasa. Majlis Gerakan Negara akan mentadbir negara dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Peristiwa ini walau bagaimanapun berjaya dikawal dengan tindakan yang tegas dan berkesan oleh pihak kerajaan dengan sokongan pasukan keselamatan, khususnya pihak polis dan angkatan tentera. Bagi merangka strategi perpaduan nasional pada masa itu, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, telah menyeru rakyat Malaysia yang berbelang kaum supaya bersedia untuk hidup bersaudara jika mahu kekuatan masyarakat majmuk, subur dan selamat. Keadaan ini juga telah membawa kepada penggantungan sistem kerajaan berparlimen dan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran ditubuhkan di bawah Undang-Undang Darurat pada 29 Januari 1970. Ia dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak atas tujuan mengembalikan keamanan, menegakkan semula undang-undang negara dan memupuk suasana harmoni serta saling mempercayai di kalangan rakyat secara berkekalan. Majlis Perundingan Negara kemudiannya ditubuhkan sebagai usaha menguatkan perpaduan dan menyediakan asas yang kukuh serta kekal bagi mencapai kerjasama antara kaum dan identiti masyarakat Malaysia. Dengan ini, lahirlah Rukun Negara sebagai manifesto ideologi kebangsaan. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, bertujuan supaya rakyat hidup dengan muhibbah, bersatu padu, saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Rukun Negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni seperti yang terkandung dalam objektif dan 5 prinsip Rukun Negara supaya ia menjadi teras dan landasan hidup bermasyarakat di negara ini. Rentetan daripada peristiwa tersebut, maka terbentuklah Rukun Negara yang menjadi pegangan, panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam usaha menyuntik kesedaran dan penghayatan murid-murid mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara,
maka kelab rukun negara telah diperkenalkan di sekolah-sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Ini adalah matlamat kelab rukun negara ditubuhkan. Sejajar dengan matlamat kelab rukun negara, maka aktiviti yang dirangka dan dilaksanakan adalah berlandaskan kepada 5 prinsip rukun negara. Baiklah, kali ini kita akan menyentuh tentang prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Di Malaysia, kita mempunyai 4 agama utama, iaitu yang pertama, agama rasmi kita iaitu agama Islam. Yang kedua, agama Buddha. Yang ketiga, agama Hindu. Dan yang keempat, agama Kristian. Ini pula merupakan tempat beribadat. Bagi mereka yang beragama Islam, ialah di masjid. Manakala bagi yang beragama Buddha, di toko. Bagi mereka yang beragama Hindu, tempat beribadat mereka ialah di kuil. Manakala bagi mereka yang beragama Kristian, mereka beribadat di gereja. Bagi orang Sing pula, tempat beribadat mereka ialah di Gurdwara. Patuh kepada ajaran agama. Setiap agama menasihati pengikutnya supaya berbuat baik. Setiap perbuatan baik akan mendapat balasan daripada Tuhan. Sebagai contoh, orang Islam mengucapkan salam. Orang Buddha menghormati ibu bapa. Orang Hindu meletakkan vibhuti. Orang Kristian berdoa sebelum makan dan orang Sing memakai turban. Tujuan patuh kepada ajaran agama, yang pertama untuk menyeratkan hubungan dalam keluarga. Yang kedua, supaya kita sentiasa disayangi keluarga. Yang ketiga, untuk kita saling hormat menghormati. Dan yang keempat, untuk kita membanggakan ahli keluarga. Dan yang kelima, supaya kita dapat menjadi contoh kepada ahli keluarga yang lain. Kesimpulannya, setiap agama mendidik pengikutnya untuk bersikap dengan sikap yang positif dan melakukan amalan yang baik. Tiada agama dan kepercayaan yang mahu pengikutnya bersikap negatif. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan juga sentiasa berusaha untuk memupuk perpaduan sesama kaum. Hormat menghormati sesama kita. Hai adik-adik, mari kita belajar mengenai kesetiaan kepada raja dan negara. Adik-adik dah bersedia? Apa itu kesetiaan kepada raja dan negara? Kesetiaan kepada raja dan negara ialah memupuk rasa sayang dan taat setia kepada raja dan negara yang menjadi lambang kedaulatan negara. Mari kita mengenal agung bagi negara Malaysia. Beliau adalah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, ini almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqim Bilal. Ini ialah peta bagi negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara dengan masyarakat berbilang bangsa dengan majoriti masyarakat Melayu, Cina dan India. Terdapat pelbagai kaum etnik berbeza di Malaysia dengan identiti budaya mereka yang unik dan istimewa.
dengan beberapa persamaan di antaranya. Negara ini terdiri daripada Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur dan telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Bendera merupakan lambang kepimpinan, simbol penghormatan, martabat dan kedaulatan bagi sesebuah negara. Setiap negara mempunyai bendera yang tersendiri untuk mewujudkan perasaan bangga terhadap tanah air. Bendera ditakrifkan sebagai sebidang kain yang diperagakan bagi menunjukkan tanda dan lambang kewujudan yang juga dikenali sebagai panji dan obor. Bendera dalam budaya Melayu biasanya dikaitkan dengan kedudukan golongan diraja yang memerintah. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingnya terhadap negara ini. Jalur-jalur ini menandakan keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan iaitu Kedah, Pahang, Kelantan, Johor, Perak, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Sarawak, Pulau Pinang, Sabah, Melaka dan wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Jalur putih pula membawa makna suci dan murni. Warna kuning yang digunakan pada bulan dan bintang adalah warna diraja yang melambangkan Raja-Raja Melayu. Gabungan tiga warna utama iaitu merah, putih dan biru melambangkan Setiakawan Persekutuan Tanah Melayu dan United Kingdom dan penyatuan Tanah Melayu dengan negeri-negeri Commonwealth. Kuala Lumpur ialah ibu negara Malaysia. Ibu negara bermaksud bandar yang kebiasaannya menjadi pusat pemerintahan sesebuah negara. Mari kita kenali pula bendera-bendera negeri di Malaysia. Mari kenali bunga kebangsaan Malaysia. Ini ialah bunga raya. Bunga raya berwarna merah. Bunga raya mempunyai 5 kelopak. 5 kelopak bunga raya melambangkan 5 prinsip rukun negara. Warga di Malaysia bersedia sepanjang masa berputih tulang demi negara. Warna merah lambang perpaduan.
Rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Apakah itu keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan ialah mempunyai kesedaran untuk mematuhi dan menghormati perlembagaan negara yang merupakan perundangan tertinggi serta menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Mari kita ambil tahu tentang Parlimen Malaysia. Ini ialah bangunan Parlimen Malaysia. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan yang melulus dan meminda undang-undang, bajet kerajaan dan cadangan cukai yang baru. Ini ialah bagaimana persidangan Parlimen dijalankan. Mari kita mengenal jata negara. Ini ialah jata negara. Jata Negara Malaysia merupakan lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Mari kita fahami peranan Yang di-Pertuan Agong. Ini ialah Yang di-Pertuan Agong Malaysia terkini. Menurut Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong ialah ketua tertinggi yang kedudukannya mengatasi semua orang lain di Persekutuan Malaysia. Institusi Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja berperanan sebagai juru audit tambahan dari segi perlembagaan, iaitu sebagai penjaga perlembagaan persekutuan. Mari kita fahami pula peranan Perdana Menteri. Ini ialah Perdana Menteri Malaysia yang terkini. Perdana Menteri ialah menteri paling kanan dalam Kabinet, sebahagian cabang eksekutif dalam sistem berparlimen. Rukun negara yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Memahami bahawa setiap warga negara sama tarafnya di sisi undang-undang serta mempunyai rasa tanggungjawab dan kepatuhan terhadap kedaulatan undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Di Malaysia, terdapat beberapa anggota keselamatan iaitu askar, polis trafik dan juga pegawai bomba. Tugas anggota keselamatan: menjaga keamanan, memadam kebakaran dan juga mengawal lalu lintas. Ingat ya murid-murid, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu patuh kepada undang-undang negara Malaysia. Sebagai contoh, pakai tali pinggang keledar, gunakan topi keledar dan patuh lampu isyarat. Lampu isyarat merah tandanya berhenti, kuning bersedia untuk berhenti dan hijau jalan. Faedah patuhi undang-undang. Negara aman dan damai, persekitaran bersih dan selamat. Yang terakhir, kurang kadar kemalangan jalan raya.
Kesopanan dan kesusilaan merupakan sebahagian daripada amalan hidup yang dituntut dalam kehidupan seharian. Malah, ia juga merupakan salah satu daripada 5 prinsip utama yang terkandung dalam rukun negara. Sebagai contoh, kita mestilah menghormati ibu bapa kita. Yang kedua, kita perlulah berbuat baik dengan mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga. Selain daripada menghormati ibu bapa, kita perlulah menghormati orang yang lebih tua dengan memberikan bantuan kepada mereka. Di sekolah juga, kita berpeluang untuk mengenali sahabat yang berbilang kaum. Setiap kaum di negara ini percaya bahawa bersopan santun dan kesusilaan dapat dilihat pada tingkah laku dan tutur kata seseorang. Bahasa yang lembut dan bersopan santun serta tingkah laku yang baik akan menjamin hubungan harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Prinsip ini jika diamalkan akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun dan bersusila, serta dapat mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.